Bab ke-76, bab bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang ketika aku sedang tidur dengan melintangi baginda di atas tilamnya. Apabila mahu melakukan sembahyang witir, baginda mengejutkan daku, maka berwitirlah aku, yakni bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya di bawah bab ini satu saja. Dah banyak daripada bab-bab Bukhari ini, hadis dia satu dua gitulah, tidak banyak seperti Muslim. Ini bab bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Perkataan khalfa dalam tajuk tu kan, khalfa tu maknanya di belakang. Selalu juga di dalam kitab hadis atau di dalam kitab fiqh, khalfa itu dipakai dengan makna sembahyang dengan mengikut imam. Hak duduk di depan tu jadi imam. Jadi sembahyang dalam keadaan orang di depan kita tu jadi imam kita. Itu maksud khalfa. Misalnya as-salatu khalfa al-fasiq, as-salatu khalfa al-mubtadi' dan sebagainya. Bersembahyang di belakang orang fasik. Maksudnya orang fasik tu jadi imam, bukan dia duduk depan tidur ke apa ke, tidak. Kita duduk belakang dia seperti ni. Begitu juga bersembahyang di belakang ahli bid'ah, yakni ahli bid'ah tu jadi imam. Apa hukumnya? Selalu juga perkataan khalfa ini digunakan dengan makna yang selepasnya tu, yang disebutkan selepasnya tu jadi imam. Di sini yang selepas khalfa tu naib tu bukan jadi imam. Bukan jadi imam. Jangan kita kata tidur pula jadi tu imam ya. Tidak. Tapi dia ada juga hukum tu. Adakah Imam Bukhari tu nak maksud nak pergi ke situ? Walaupun memanglah kalau daripada awal lagi dia tidur, tak bolehlah kita nak imam. Tapi kalau orang tu semasa dia jadi tu imam tu, tengah-tengah tu dia jenera, tu pun tidur juga kalau nak kira kan. Apa hukumnya? Boleh jadi juga. Itu kita tidak sebutkan di bawah ni. Tak sebut. Tetapi dari segi hukumnya lagu mana? Banyak pendapat imam-imam, termasuk Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Kalau dalam sembahyang tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang. Kalau seseorang itu di luar sembahyang pun, kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, di luar sembahyang dia tidur dalam keadaan orang yang bersembahyang. Lagu mana keadaan orang yang bersembahyang? Dalam keadaan rokok, dalam keadaan duduk tahiyat, dalam keadaan qiyam, dalam keadaan sujud. Kalau dia tidur lagu tu, tak batal sembahyang dia. Di luar sembahyang pun. Kalau dalam sembahyang tu lagilah tak batal. Nampak ke tidak tu? Mana tu imam tu dia start sembahyang tu memang dia khabar molek. Dia tidak tidur. Cuma tengah-tengah dia duduk sembahyang tu dia jenera. Tidur juga orang panggil tu. Jadi kita sembahyang di belakang dia, jadi makmum ni sembahyang di belakang tu imam yang tidur lah. Itu maksudnya. Boleh jadi maksud Imam Bukhari nak pergi situ juga. Sebab dia orang hebat kan. Dia kecek tu, dia boleh ikut ni, boleh ikut ni, boleh dia nak cerita. Kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dalam sembahyang memang tak batal. Dalam sembahyang katakanlah setengah jam dia jenera dalam keadaan sujud tu, katakanlah. Pak kita kata doa kepada dia setengah jam lama gitu mana? Tak lah, kalau orang dia sembahyang sunat, sembahyang gapo, boleh jadi sejam dia sujud apa-apanya. Dia khabar pun dia tidak mesti dia tidur. Sembahyang hak panjang ni kan, Nabi SAW pernah buat
Bukan pernah lah, selalulah buat. Jadi orang lain kalau sembahyang lama begitu, qiyam pun lama, rokok pun lama, sujud pun lama, boleh jadi. Jadi si makmum ni tak tahu apa cerita tu imam dia duduk tasbih ke duduk tidur dah. Jadi lagu mana? Jendera lah, sampai dekor pun tak apa. Mengikut mazhab dia. Tapi kalau mazhab Syafi'i lain-lain, kalau berat sangat tu tak boleh lah. Kalau di luar sembahyang ni, mana kedudukan tu kedudukan tetap papan punggung, kata tu kalau mazhab Syafi'i. Maknanya kalau dia berjanda ni tetap. Kalau buat lari benda tu dia tak rebah, tu mana tetap. Kalau lari tu dia rebah, itu tak boleh lah. Kalau lagu tu dia cara dia itu dhabitnya. Tapi kalau dalam sembahyang tak apa juga, jangan terlajak lah, jangan lebih sangat. Kalau mazhab Hanafi tak apa. Apakah Imam Bukhari nak ayat tu? Boleh jadi. Tapi kalau kita tengok kepada hadis di bawah dia ni, tidak gitu. Sebabnya Aisyah duduk depan Nabi sembahyang, di belakang dia tu Aisyah tidak jadi tu imam. Dia memang duduk tidur. Memang duduk tidur. Tidur tu pula terlentang pula. Kaki tu melintang Nabi SAW. Jelaslah sekarang ni Nabi SAW bukan duduk di belakang imam. Tu jelas. Cuma saat ni kita sebut perkataan khalfah tu kadang-kadang diguna begitu dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kita kena tengok lah. Jangan kita kata tak boleh selalu. Lepas tu kalau orang buat gitu, batas selalu semayanya, tak sah semayanya. Jangan kita kata begitu. Tengok dulu dia pegang dengan mazhab mana. Kalau mazhab Malik ke apa, memanglah tidur di luar sembahyang, tidur terlentar lah, tak batal lagi. Kecuali kalau tidur tu teruk benar lah. Tidur tu teruk benar, baru batal. Tidur teruk benar je lah, kau mana mimpi rata dengan berdekurnya, dengan kerapunya dah. Kalau dah gitu. Sebab apa? Dia ada dalil dia pegangan dia. Di zaman Rasulullah SAW dahulu, berapa ramai sahabat duk tunggu Nabi tu jendera. Lepas tu bila Nabi tu nak sembahyang lewat, mereka tu maya tak ada ambil sembahyang. Dia pegang tu. Tak usah kira lah Nabi tu. Kalau Nabi tu sendiri memang semua terima dah. Dia tidur setara mana pun, dia dapat wahyu pun, dia mimpi tu dapat wahyu pun, tak batal sembahyang dia. Tu semua terima tu. Ini masalah orang lain. Orang lain pun dia ada khilaf lagi. Dengan sebab tu kalau kita pergi ke mana-mana luar negara, ataupun kita berhadapan dengan orang yang lain, bukan rupa dia saja lain, semua lain lah. Dengan pakaian dia lain, rupa dia lain, daripada kita ni. Kalau dia buat benda tak serupa dengan kita, jangan gaduh nak tegur. Barulah nampak kita, pokok kita dia orang ngaji. Kalau tidak kak, aku selama mana duduk buat lagu tu ni, tu guru aku buat lagu tu, dia nak tegur. Dia jadi gitu. Tanya tak apa, tanya dulu. Demo ni tanyalah mana. Kalau dia royak mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tak boleh kan lagu tu. Boleh lah. Kalau dia kata dia tu mazhab Syafi'i, tapi kalau dia tu mazhab lain, jangan tebal, tak usah. Banyak pendapat ni. Bahkan ada yang kata tidur setara mana pun tak batal. Tidur bukan menyebabkan membatalkan air sembahyang. Siapa lagu tu? Ketuk iyalah, kencing iyalah, tu sepakat dah tu. Tapi kalau tidur masih khilaf banyak. Lepas tu kita nak pakar kan, iyalah tak usah nak pakar lah, cuma kena tahu. Kena tahu. Jadi khalfa satu dengan makna sembahyang dengan orang duduk depan tu jadi tu imam. Satu lagi khalfa selalu juga di dalam kitab-kitab ni dipakai dengan makna orang duduk depan tu bukan jadi tu imam, tapi dia duduk depan kita sembahyang belakang dia. Itu maksudnya. Seperti dalam bab ni. Seperti bab ni, khalfa tu bukan bermakna Aisyah yang duduk depan tu jadi tu imam, tidak. Ada juga setengah-setengah orang ambil kesempatan daripada khalfa tu dengan makna orang depan tu jadi tu imam. Duduk semua duduk tidur lagu tu. Tak mungkin lah. Tak mungkin.
Hak tu akan datang Imam Bukhari akan buat bab. Ada, dia ada. Lagu mana? Lagu mana? Jadi di situ ada nota 839 apa tujuan Imam Bukhari buat bab ni, tajuk ni. Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk menyatakan beberapa perkara berikut. Ini tujuan dia. Yang pertama, khilaf ulama tentang bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Jadi kalau Imam Bukhari buat tajuk, kita kena ingat selalu dia nak ayat fiqh dia tu. Kalau dalam bab fiqh lah. Kalau dalam bab lain boleh nak ayat pendapat dia lah. Dia nak ayat pendapat dia. Ataupun adalah maksud dia yang lain. Mesti ada. Dia tajuk dia bukan begitu-gitu saja, tidak. Di situlah kita nak tahu ijtihad dia. Di situlah. Kadang-kala dia buat tajuk tu untuk mengisyaratkan kepada khilaf ulama. Jadi bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur, apa hukumnya? Seolah-olahnya dia kata ada khilaf ulama tentangnya, dan dia tidak buat keputusan apa-apa. Dia tidak buat keputusan apa-apa dalam tajuk dia. Dia tidak kata babu jawazis salah khalfan naim, atau babu karahiyatis salah khalfan naim. Dia tak kata gitu. Sebab apa? Sebab dia bagi ruang kepada khilaf tu. Masing-masing ada hujah juga. Ada hujah juga. Cuma Imam Bukhari tak setuju dengan pendapat orang yang kata makruh tu. Kita tak tahu mana dia tidak setuju. Kita tengok hadis yang dia pilih. Hadis yang dia pilih, dan hadis ni tinggi kedudukannya, menunjukkan Nabi SAW selalu bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Menunjukkan tidak makruh. Kalau makruh Nabi tak buat sama. Itu cara dia nak, cara dia tu. Lepas tu dia tak mari, tak sebut pun hadis-hadis yang menunjukkan makruh. Ada sebab-sebabnya. Jadi cara kita nak menilai, nak mentarjihkan, nak mengutamakan mana-mana hadis yang bercanggah, kita kena ambil hak sahih. Dia nak ajar hak tu. Hadis lain kalau pun ada, tak sekuat ni. Tak sekuat ni. Satu, dia nak isyarat kepada khilaf. Yang kedua, dia nak isyarat kepada pilihan dia. Pilihan dia ni tak apalah, tidak makruh. Sebab kalau makruh, Nabi tak buat sama. Nabi SAW tidak melakukan benda makruh bagi kita secara berterusan. Kita ayat dah dulu kan, tak apalah sekali lagi kan. Kalau kita buat benda makruh, tak boleh pahala. Ikutlah apa-apa pun, asalkan orang panggil makruh tu tak boleh pahala. Walaupun tidak dosa, tak sampailah ke peringkat dosa, tapi tak boleh pahala. Tapi kalau Nabi SAW buat benda makruh, makruh bagi kita lah, bagi kita benda makruh, bagi dia tidak, bukan tak boleh pahala, boleh pahala. Dosa tu tentu tak lah. Kita pun tak dosa. Boleh pahala tak boleh pahala? Boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia ada maksud. Maksud dia tu besar. Apa maksudnya? Supaya orang tahu benda tu tidak sampai ke peringkat haram. Kalau haram, dia tak akan buat langsung. Tu tak ada. Bagaimana ulama-ulama faham sesuatu benda tu haram? Itulah antara tanda paduannya. Benda tu tak aja Nabi buat. Benda tu tak aja Nabi buat. Itu salah satu je. Lepas tu kena tengok lagi benda-benda lain lagi, banyak perkara lagi lah. Hak makruh benda hak Nabi pernah buat, misalnya kencing sambil berdiri. Itu pun mengikut pandangan setengah-setengah ulama. Mengikut ramai jugalah ulama mengatakan kencing sambil berdiri itu makruh. Tapi Nabi ada buat. Nabi ada buat. Bila begitu, apa dia buat? Dia nak ayat benda ni tidaklah sampai berdosa, bukan haram. Apalagi kalau ada keadaan tertentu yang sesuai kita buat gitu, lagilah tak apa.
Tapi kalau mengikut Imam Ahmad tak makruh pun. Kalau lagu tu tak boleh nak dalil lah. Tak boleh nak dalil lah. Nah, kita ambil kira orang yang kata makruh. Kalau dia buat benda lagu tu pun tidak boleh pahala dia. Itu yang kita kena faham. Banyak perkara Nabi dia tak serupa dengan kita. Antara hak tak serupa je, kalau dia buat benda makruh pun dia boleh pahala. Kita tak boleh pahala. Apa sebab? Sebab kita tak ada kena mengena dengan hukum ke apa ni. Hukum selesai dengan dia. Besar benda nak royak tu, iaitu tidak haram. Jadi dan selain daripada itu banyak lagi maksud dia nak ayat. Kalau tidak sampai makruh pun dia nak ayat keperluan kita, keterbukaan Islam, keluasan Islam. Tidak kata bila kita beragama ni jadi susah. Tuhan pun sudah nafi dah dalam Quran. Jadi agama ni tidak susah. Nabi SAW pun nak ayat tidak susah. Maka kita boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam keadaan ni kita sakit orang misalnya, payah nak duduk, ataupun luka ke mana ke, di bahagian paha ke, ataupun pelipatan tu, kita kata susah nak duduk, kita boleh sambil berdiri, lagilah tak apa. Apa lagi kalau kita ambil kira hak Imam Ahmad tu kata memang tidak makruh. Sebab apa? Kalau kita berasa selesa, lebih puas. Orang lelaki lah ni, cerita orang lelaki ni, orang perempuan tak, orang perempuan tu dia tidak sesuai, cerita orang lelaki. Jadi kalau orang lelaki dia selesa, lebih puas kalau dia kencing sambil berdiri, lagilah tak ada masalah. Lagilah tak ada masalah. Sebab ada sebab. Nak ceritanya terbuka. Ada kalanya kalau kita duduk boleh jadi dia apa nama ni, tepat tu dia jadi melocor turun. Misalnya dia begini, tidak betul, tidak lurus gitu. Jadi hak depan tu gini. Jadi bila kita kecil dia akan mari kena kaki kita, kena selipar kita. Boleh jadi. Dalam keadaan tu kalau kita sambil berdiri, dia kalau orang lelaki dia boleh pergi jauh. Dia tak akan melocor mari gitu. Jadi ada keadaan-keadaannya perlu. Nabi SAW ada ayatnya dalam keadaan-keadaan tu tak jadi masalah kamu nak kencing. Terutama macam kita sekarang ni nyata benar lah. Di bangunan-bangunan sini tak tahulah, ataupun mana-mana bangunan yang tinggi sekarang ni, dia tempat kencing, tandas lelaki tu dia ada bekas kencing dia tu kena berdiri, tak boleh duduk. Tak akan jadi kalau duduk. Dia ada berdiri. Lepas tu macam mana kita? Kita hidup sampai sekarang ni, zaman itu tak ada langsung cara lagu tu. Kita nak buat lagu mana? Nampaklah kalau kita pakai hak Imam Ahmad, kita pakai hak Rasulullah SAW buat tu selesai. Jangan malu. Kita kata malu duduk tunggu bit apa ni, hak ada pitu tu sebutir tu, hak ada hak tu pakak tunggu, hak tu berjujuk dah. Sakit perut dah masing-masing. Ada di 2-3 sini tempat kecil tak saya kecil. Pasal apa? Jadi nampak apa ni, tak beradab lah, tidak beragama lah kononnya. Bukan gitu cara beragama. Bukan gitu cara beragama. Menyusahkan tu jadi lagu tu. Jadi kalau ada tempat tadi, kencing lah. Nabi SAW sendiri pun dah kencing sambil berdiri. Dia panggil, sengaja dia panggil sahabat dia mari dekat di belakang dia. Buat kita ni tak ada orang mari dekat duduk di belakang tu. Lagi boleh lah. Sebabnya untuk buang air orang lelaki ni tidak perlu kepada buka semua. Sebab tu dari segi pakaian seluar dia memang sesuai. Memang sesuai. Jadi dalam keadaan tu kita dengan selesa, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu. Nak malu apa dah kalau Nabi SAW sendiri buat lagu tu. Itu penting kita jadikan Rasulullah tu sebagai panduan. Itulah benarnya. Kita tidak akan rasa bersalah, kita tidak akan rasa nak warok apa je. Kita tak akan boleh litah Nabi dah ke mana-mana pun. Kita kena turut dia. Itulah yang memudahkan kita. Jangan kita duduk pula buang air jadi hancing habis dah. Beladung lah orang kata situ. Tak boleh. Kita kena tengok sunnah ni lagu tu. Ada kalanya Nabi SAW makan sambil berjalan.
Dia akan sampai berjalan. Dia pegang tangan ni, hak dia kata tak boleh pegang tangan kiri tu bila? Ni hak dia buat tu boleh pula tu dah. Tengoklah keadaan. Sebab tu dia kata tengok keadaan. Agama ni dia ajar dia tidak segitu dah. Dia tengok keadaan. Dah kita nak ikatkan Rasulullah dengan sahabat dia tu dengan kita duduk di rumah, semua meja bersih, semua kan. Dia tu orang perang. Jadi ada ketika tak ada ni, tak ada dah meja-meja siap nak duduk betul gitu, ni tempat duduk orang ni tempat duduk orang ni, tak ada dah. Jadi sambil unggah pun ada makan tu. Dalam keadaan itulah lah. Jangan kata siapa tak makan, nak pergi perang. Sebab apa tak boleh duduk molek? Ni belah caca tak boleh, lagu mana nak makan dah? Jangan gitu. Silap tu kalau sebab tu panduan tu kita kena tengok semua. Hak dia kata beradab tu dalam keadaan mana? Beradab molek suruh gini teratur, molek duduk gini. Hak tu dalam keadaan biasa. Dalam keadaan kecemasan boleh. Tu keperluan. Semua juga sekarang ni kita pergi tempat-tempat tu, tempat-tempat makan, kadang-kadang dia tak ada kursi, dia tak ada ni. Apa kita nak tak makan kita kalau begitu lah. Terpaksa kena makan sambil berdiri. Makanlah, tak ada jadi masalah dalam keadaan tu. Dia ada keadaan-keadaan. Jadi di sini ada beberapa perkara yang dia nak sebut, iaitu nak menceritakan tentang khilaf ulama tentang bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Ada yang mengatakan bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur itu makruh hukumnya. Alasannya ialah terdapat larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Ada larangan. Sekurang-kurangnya ia memberi arti makruh. Kalau larang-larang ni kan sekurang-kurangnya jadi makna makruh lah. Mereka faham begitu. Selain itu, kemungkinan berlaku sesuatu yang mengganggu khusyuk orang yang sedang bersembahyang besar sekali. Bahkan sembahyangnya mungkin terbatal jika ia tergelak kerana geli hati melihat atau mendengar sesuatu yang lucu. Misalnya terjadi pada orang yang sedang tidur di hadapannya, ketuk derah dah. Sayang kita tu dah. Boleh jadi kita nak sokor dah. Ataupun keadaan dia tu tengangor molek dah. Kita nak tengok. Itu benda yang jadi terganggu. Sebab tu kebanyakan ulama kata sembahyang di belakang orang yang sedang tidur itu makruh. Ada hadis kata hak larang. Lepas tu ada kemungkinan tadi. Jadi kita ni kena jaga nak sembahyang, dijaga kemungkinan yang boleh mengganggu khusyuk kita tu kena jaga. Gak orang yang tidur ni mana dia dia perasa tak khabar dah nak selok sana sini pun. Kalau isteri, kalau suami gitu juga. Kalau tidak ada benda lucu pun benda-benda tadi boleh mengganggu belaka. Sebab itu mereka letak makruh. Kalau suka sampai batal lah semuanya. Suka derah. Kalau suka tu kita dah sikit-sikit bunyi sikit-sikit je tak itu mana tak apa. Tapi kalau suka suka gitu batal semuanya. Tapi tak batal semuanya. Boleh kira lagi hak kebanyakan duk pegang ni. Tapi kalau Imam Abu Hanifah kata suka derah lagu tu bukan sekadar batal air semaya bukan sekadar batal semaya, pakai air semaya tu batal. Kena pergi ambil air semaya semula. Jadi itulah sebab mereka kata makruh. Kerana itulah Imam Malik berkata, seseorang tidak boleh bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur kecuali kalau ada sutra di antaranya dan orang yang sedang tidur di hadapannya. Jadi ada pemisah. Kalau dekat sangat, lepas tu dia boleh balik gapo kena kita kan. Kalau dekat sangat, kalau dia atas daripada sutra tu, tidaklah gangguan itu tidaklah besar sangat. Demikian juga kata Tawus. Mujahid pula berkata, lebih baik aku bersembahyang di belakang orang yang duduk
daripada aku bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Jadi orang sedang duduk cokoh depan kita, dia tak sembahyang pun, tak apa, itu lebih baik lagi, kata dia, daripada sembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Imam Ahmad juga diriwayatkan berpendapat makruh bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Jadi berapa ramai ni imam-imam besar ni, makruh. Sebab tu Imam Bukhari dia tak ada kata harus. Dia kata bab bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Dia tak buat putusan, tapi bagi dia putus dah. Nak hormat tadi lah. Itulah hormat pendapat orang lain. Jangan keras sangat. Pasal benda tu benda khilaf lagi. Ada kebenarannya juga ahli orang kata makruh tu. Tapi Imam Bukhari tak setuju. Tak setuju pun kerana dia hormat tu, dia tak kata. Cuma dia amai hadis, tengok hadis lah sedikit, tak ikut demo lah. Nak kata lagu mana makruh ke tidak. Dah kalau Nabi SAW duduk buat lagu ni takkan makruh. Dia kata tetapi di dalam satu lagi riwayat daripada beliau tersebut, beliau hanya menganggap makruh mengerjakan sembahyang fardu di belakang orang yang sedang tidur. Ini Imam Ahmad. Hak makruh tu kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat tidak makruh. Dia ada beza pula antara sembahyang gapo hak jadi makruh. Sembahyang di belakang orang tidur ni hak gapo hak tidak makruh. Adapun sembahyang sunat ia tidak. Demikianlah nukil Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Imam Bukhari dan jumhur ulama. Ini jumhur ulama ni. Hak kata tidak makruh ni jumhur ulama. Bagaimanapun berpendapat tidak makruh untuk semua sembahyang. Alasannya ialah hadis di bawah ini, di bawah bab ini, hadis Aisyah ni, hadis amari pendek ni, hadis nombor 482 tu. Itulah alasan. Dia kata tidak makruh. Jumhur ulama pun kata begitu, tidak makruh. Tapi dia tidak sebut secara terang. Dia tidak sebut secara terang. Lepas tu lagu mana? Tidakkah ada kebenarannya orang yang kata kalau hak duduk depan dia tu boleh jadi berlaku gapo-gapo kepada dia menyebabkan terganggu sembahyang kita? Tidakkah kemungkinan itu ada? Apa yang kata tidak makruh? Ahli demo tu pun dia ada alasan juga, kena sabar juga. Sebab apa yang Imam Bukhari ni tak saya kata makruh, kata sepuluh orang lain tak saya. Sebab ini masalah hukum, dia kena terang, dia kena kuat dalil dia. Semata-mata dengan kita kata sebab ini itu tidak jelas. Kita nak hadis ada apa yang boleh kita buat kesimpulan, boleh kita ambil daripada situ hukum makruh tu ada? Bagi dia tak ada. Hak ni kuat lagi ni, dia bukan buat sekali, banyak kali. Lepas tu kita kata kan tak ada ke gangguan tu menyebabkan jadi hilang khusyuk dia. Mungkin hak kata tidak makruh tu, kalau kita kata gini boleh kira hak tidak makruh tu kepada orang yang tidak terganggu. Seperti sebelum pada ni kan dia kata tidak terganggu, tak apa. Kalau terganggu, sedangkan kemungkinan terganggu tu banyak dalam keadaan orang tidur ni. Lagu mana? Dia tidak kata pula dalam keadaan terganggu atau tidak terganggu kau memang tidak makruh. Dia duduk situ. Sebeginilah. Sebegini. Orang kata orang yang pakai tudung gini, pakai niqab lah kita katakan, dia menganggap apa? Takut fitnah. Sebab tu dia pakai. Ada kebenarannya. Ada kebenarannya. Jadi bagi orang yang mungkin jiwa dia tu tidak tenang, boleh jadi dia terganggu, boleh jadi fitnah kepada dia. Sebab kita nak tahu mana orang ni terfitnah, orang ni tidak terfitnah. Kita nak tahu mana tu, kan nak tanya seorang-seorang dah. Sebenarnya pakar. Itu alasan dia kan. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib tuduh sampai begitu, mana muka tu terdedah tak apa, ia tidak termasuk dalam hak kena tutup.
Dia pegang ke mana? Dia tak tahu kah tadi? Kemungkinan ada terganggu tu. Ada kita kata boleh jadilah tak puk lagu mana, kita kata dah. Ataupun tak apa tenang jiwa dia tepuh kursi dinding dah. Balik tu tengok. Tahu mana dia boleh jadi gitu. Tapi nyada orang macam-macam orang ni kan. Kalau kita mengambil kira ada hukum ni mana untuk semua, benda sabar kalau pakai. Tapi bagi orang yang kata tidak wajib semacam, padahal ada kemungkinan tu yang terfitnah. Dia kata kan? Dia kata mulah salah. Mu sendiri itu salah. Apa kamu terfitnahnya? Kalau lagu tu, kalau tutup sini, mata dia tidak fitnah. Kalau dah kira, mata dia boleh fitnah. Lepas tu siapa nak jaga, nak melera setiap orang boleh jadi seorang je dalam beberapa puluh orang dah. Siapa menyusahkan kawan ni? Adakah patut? Gitulah benda. Gitu. Walaupun terganggu, dia terganggu. Salah siapa? Sepatutnya dia tidak terganggu. Dengan orang-orang depan dia, ikut lagu mana? Ikut. Sepatutnya dia kena latih diri dia supaya tidak terganggu. Jadi kalau lagu tu kita tak boleh semaya lah dalam keadaan bising, dalam keadaan kata di mari depan ni nak. Keadaan kita nak semaya ni bukan kita boleh pilih dalam keadaan aman, tenang semua. Jadi kita kena latih diri kita. Benda ni sepatutnya tidak mengganggu. Lepas tu tak ada dalil pula. Tak boleh nak lawan hak ni. Itu bagi dia. Bagi dia duduk situ. Dia duduk situ lah. Walaupun ada kemungkinan orang ni terganggu, kalau lagu tu kan banyak dah mengganggu orang perempuan pula. Dia tak boleh pergi kerja dengan sebab tu. Dia banyak lagi nak tanggung adik-adik dia, mak dia hak susah gitu-gitu. Dengan sebab kita kadang nak melera seorang dua hak terfitnah tadi, siapa tak boleh keluar. Tidak kamu menyusahkan. Dan dia sendiri pun jadi susah dengan cara lagu tu. Cakap nak melera. Jadi tak ada, dia kata. Itulah masing-masing nilai lah, masing-masing nilai. Tapi bagi orang yang kata takut nak jaga terfitnah, ya ada juga alasan dia. Nak sabar pasal ni lah. Ya dia tak dia kata makruh tu nak sabar juga. Jadi orang-orang besar juga yang kata lagu tu. Jadi kita tak boleh mudah-mudah. Cuma kalau nak tengok dari segi dalil mana yang lebih kuat, Imam Bukhari kata hak ni lebih kuat. Ya. Hak ni lebih kuat. Lepas tu kita sendirilah kalau kita boleh pilih berapa yang nak sembahyang tempat gegar, tempat duduk gemari kereta depan kita tu, pilih lah. Tu terpulang kepada masing-masing. Tapi kalau nak kira hak asal, hukum hak asal, kita nak berkata makruh pun kena beringat. Itu dia nak ayatnya. Apatah lagi nak mudah-mudah nak kata haram. Sebab haram benda-benda ni Allah yang bolehnya. Jangan kita mudah-mudah. Jadi orang lain pun tidaklah kata siapa haram. Walaupun hadis cuma makruh. Makruh pun hukum juga kata dia. Tak boleh mudah-mudah. Biar betul-betul ada dalil, ada bukti yang kemah, baru boleh. Dengan sebab itulah dari segi hadis-hadis ni pun, untuk nak menentukan hukum, ikutlah walaupun makruh, dia tak boleh hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh pakai untuk apa ni jadi dapat hukum makruh, tak boleh. Dia kena hadis kurang-kurangnya hasan. Mana tengok ketat syarat dia, tak mudah. Jadi kalau kita tengok orang ni kata makruh, orang ni kata gini, sangka baik kita orang biasa ni lah. Kalau lah dia tu orang alim, adalah tu. Kita duduk situ sudahlah. Adalah tu cara dia tu. Mungkin kita duduk dalam suasana yang boleh katakan kebanyakan kata gitu. Kalau kita belajar lagi, dia kata tidak makruh, macam ni. Dia kata tidak makruh pula. Jadi kita kena terima lah, terbuka lah. Untuk kita amal sendiri, tanya diri sendiri lah. Tanya diri sendiri, selesa ke mana, lebih rasa terpelihara, khusyuk tu dengan cara lagu mana. Itu tanya diri sendiri. Imam Bukhari dan jumhur ulama kata tidak, sembahyang mana-mana pun tidak makruh. Kalau ada di hadapan kita tu orang duduk tidur. Alasannya ialah hadis di bawah bab ini, hadis Aisyah ni, hadis mari ni.
Iaitu kita baca tadi, Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersemayam. Selalu. Bukan sekali, pernah. Tak, selalu. Kita tahu dah Rasulullah tak akan buat selalu kalau benda tu makruh. Ketika aku sedang tidur dengan melintangi baginda di atas tilamnya. Apabila mahu melakukan witir, itu yang berlaku. Itulah hadisnya. Hadis ni bagi Imam Bukhari tak ada hak boleh lawan. Tak ada hak boleh lawan. Jadi dalil-dalil ni supaya orang nak berlawan lah. Ni dalil lemah. Ada sah hak dia kuat, dia tak boleh lawan. Tak boleh rebah hak kuat tu. Jangan kita pakai hak lemah, hak tak kuat dalam keadaan ada hak kuat. Supaya kita kata jangan kita makan hak basi dalam keadaan ada hak molek. Gitu. Kalau tidak basi pun sejuk pun tak sedap dah. Tak sedap. Kalau tidak basi nak boleh makan, dia tak apalah. Tidak, kita tak usah kata basi. Sejuk, nasi dingin, sate sejuk, tak sedap. Burger sejuk, tak sedap dah. Orang kalau panas-panas, tengah-tengah tu memang kalau panas sedap. Kalau sejuk tak lagi sedap setara mana. Ada. Kan? Jadi kita kena duduk situ. Jadi Imam Bukhari mengajar kita supaya menilai dalil-dalil. Yang kedua, apa maksud Imam Bukhari mengadakan bab ni? Dia belah-belah tu nak mengisyaratkan kepada dhaifnya hadis-hadis yang melarang bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Dia nak isyarat hadis tu dhaif, dia mau tak boleh pakai. Yang saya kata tidak makruh, ni dalil yang Nabi buat sombong. Yang orang lain kata makruh tu, tadi kan kita sebut dia ada hadis yang menunjukkan larangan, tapi hadis tu setara mana? Dia tanya balik sesoalan. Jadi dia nak isyarat kepada waktu lah. Yang orang kata makruh tu, dia kena ada dalil juga. Tak boleh makruh sendiri gitu, tak boleh. Ikutlah dalil dalam syarak lah. Quran ke, hadis ke, ijma' ke, qiyas ke, kena ada. Jadi Imam Bukhari kata dia nak isyarat kepada hadis-hadis dhaif. Sebab tu dia tak mari. Kalau hadis-hadis tu kuat, dia tak mari. Ini saya tak boleh tak mari hadis tu. Bukan, ada juga ni hak sahih pun ada. Imam Bukhari tak masuk dalam kitab dia. Walaupun sahih, tapi belum lagi menepati syaratnya. Sahih dah. Apa lagi kalau hak dhaif lagilah. Lepas tu dalam Bukhari ni tak ada hak dhaif. Dalam ta'liqat dia, dalam tajuk bab dia tu ada lah. Ni hak musnad, ni hak musnad. Hak musnad tu maknanya hak sanad dia cukup lah. Yang disebut, dikemukakan dengan haddathana tadi tu. Jadi antara yang mungkin termasuk di bawah isyarat Imam Bukhari ialah hadis-hadis berikut. Inilah hak Imam Bukhari isyarat tu. Kadang-kadang dia main gitu je, dia tak rayak. Jadi ulama-ulama Kemudian ni buat kajian ini maksudnya. Sebab ini termasuk dalam salah satu usul tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Salah satunya dia isyarat kepada hadis-hadis yang bercanggah dengan pendapat dia. Hak dia buat, hak dia terima. Macam sini, dia terima tidak makruh. Kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan larangan, yang mana setengah-setengah orang anggap itulah dalil makruh, bagi dia dak. Hak tu dhaif, sebab tu dia tak makan. Dia nak isyarat pada hadis-hadis itulah. Mana hadis-hadis tu? Ni antaranya. Itulah riwayat daripada Abdullah bin Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, jangan kamu bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur dan orang yang sedang bercakap-cakap. Jangan. Itu hadis. Kita ambil terjemahan dia lah. Ambil terjemahan dia tu. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Hadis ini dhaif kerana di dalam isnadnya terdapat beberapa orang perawi majhul. Inilah hak disebut-sebutnya. Hak disebut-sebut sebagai dalil bagi makruhnya bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Kan jelas tu Nabi
Nabi larang tu, jangan semayang. Jadi bila kata jangan ni sekurang-kurangnya makruh, kalau tidak haram. Kalau tidak haram. Tapi Imam Bukhari kata tak boleh tu, tidak sahih. Ada dalam hadis Abu Daud tu, tidak ke Abu Daud ni sihah sittah, termasuk dalam kitab sahih hak 6 tu. Yang kita sebut sahih benar, orang maklum semua, orang tahu kan. Ahli sunnah ni pegang sunan sittah atau sihah sittah macam-macam lah sebut kan. Lepas tu macam mana ada hak kata sahih tu secara umum, secara kasar, secara burung, bukan tiap-tiap satunya sahih. Kebanyakannya sahih, ya. Tiap-tiap satunya tidak. Misalnya ada dalam Abu Daud, dalam Sunan Baihaqi. Sunan Baihaqi, bila kita sebut Baihaqi apa tu kira maklum dah. Kecuali kalau dia sebut dalam kitab lain, barulah saya akan kata Baihaqi dalam Syu'abul Iman misalnya, Baihaqi dalam Ma'rifatul Ahadith was Sunan. Kalau kata Baihaqi saja, maksudnya Sunan Kubra Baihaqi, besar kitab tu, 10 jilid. Dan dia Baihaqi ni antara ulama hadis yang mengarang banyak, 1000 kitab dia karang. Pelik lah, memang pelik. Memang pelik. Tu dia kata zaman sekarang ni tak ada. Satu akademi pun tak boleh buat. Satu akademi terdiri daripada ahli fikir, ahli penulis. Tapi iyalah hak tu memang lebih ke mana-mana pun. Cuma jangan kita kata orang ni 1000 kitab karang dah, tak sepakat dah, tak boleh. Bukan lagu tu cara. Hak ni dhaif. Ada dalam kitab dia dhaif. Cuma dari sudut tu lebih lah. Kita kalau nak karang saja, tulis saja salin pun tak habis tu, mati dulu. Bukan nak fikir nak haji tu dah, salin saja pun tak ada nak habis, tulis kalau dia tulis balik, mati berapa kali hidup mati dah. Orang dulu Tuhan beri berkat ilmu dia, Tuhan beri berkat. Itulah hadiah akhir zaman kan, masa ni akan menjadi dekat. Sebahagian ulama mentafsirkan, menguraikan makna dia masa tu akan jadi dekat tu lagu mana. Orang dulu sejam, dia jadi 10 jam kepada dia. Sejam dia boleh buat kerja hak 10 jam, atau hak 2 hari dia boleh buat. Kita ni ada 2 hari pun dah supaya sejam. Sejam pun kita, apa dia aku buat saat dia tak ada buat gapo. Tu masa akan jadi pendek. Hakikat dia kita nak isi masuk tak boleh. Itulah zaman tak ada berkat. Kata Qadhi Iyad, dia isyarat kepada hak tu. Isyarat kepada hak tu. Tak apalah hak tu bab lain. Memang dia orang lebih. Dan dia ni sebagai peguam bela dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sebab tu jangan duk tepuh hak sen. Kita tak sepakat hak ni, tak sepakat, tak apa. Jangan caci, jangan kata huduh, jangan memusuhi mazhab. Jangan. Kalau nampak saya ni terbuka benar, tapi kena ingat, bukan, kita tak pernah caci, tak pernah kata huduh, tak pernah memusuhi. Bahkan kita kata ini rahmat untuk ini. Dan kita kena menghargai jasa mereka. Orang-orang besar tu tak pandai kita nak duduk depan dia perebah dah. Jadi kita kena hormat. Mereka pun terima mazhab Syafi'i. Jangan kita main-main. Mereka pun terima. Orang-orang besar. Kalau lah benda ni tak betul, takkan orang-orang setara ni diterima dan berbangga dengan kata dia ni Asy-Syafi'i. Bila kita ngaji Bukhari, kata buka benar kaki ni banyak pendapat Imam Syafi'i itu kita tak akal lah. Tapi bukan bermakna kita tidak hormat kepada dia, kita tidak sayang kepada dia. Kena faham molek tu, sikap tu. Ini masalah perasaan, masalah kepercayaan, keyakinan.
Dari segi amalan suku waktu. Jadi hadis ini dhaif kerana di dalam isnadnya terdapat beberapa orang perawi majhul. Perawi majhul di mana tak diketahui dengan jelas dia tu siapa, setara mana orangnya. Tak boleh. Kalau tak tahu, dia kena tahu hak kita ambil ni agama ni bukan main-main. Ambil daripada orang ni. Itulah perlu ada sanad tu. Habis hayat ulama ni kaji. Hidup dengan hadis ni, hidup kaji sanad habis hayat. Bukan seorang dua. Sebab apa? Nak jaga sanad sudah. Nak pastikan betul-betul ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesilapan. Nak pastikan waktu lah. Jadi kalau ada orang yang tidak diketahui, orang yang tidak diketahui itu versi mana? Jenis pelupa ke? Jenis dalam kelas jenera ke? No. Boleh tahulah. Nah. Itu. Nah, jadi kalau hak lagu tu, tak boleh aku kenal dia. Dia. Tak boleh. Itulah benda. Sebab tu kita kena tahu keadaan dia tu. Majhul tak boleh. Majhul tu bahasa kita pun guna majhul juga kan. Majhul tu mana tidak dikenali lah. Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman majhul. Dalam sanad tu ada kan. Hadatsana Abdullah bin Muslim al-Qanabi qala hadatsana Abdul Malik ibnu Muhammad. Tu ada sanad tu. Abdullah bin Yaqub bin Ishaq juga majhul. Dan perawi di atas Abdullah bin Yaqub bin Ishaq jelas majhul. Kau tu majhul benar. Sebab apa dia kata? Amman haddathahu. Dia ambil daripada orang yang cerita ke dia. Orang yang cerita ke dia tu siapa? Nama pun tak ada. Tu kan majhul tu. Tapi kalau kita tak ngaji dibaca tu, pernah situ dah tak tahu kau satu dah. Mana buktinya? Dia kata dhaif tu. Mana? Sebab tu dia kena ngaji. Sebab itulah sialah kau orang ngaji ni kan dah. Kadang-kadang masih tak faham lagi ibu bapa kita ni, masyarakat kita ni kan. Kalau hak ngaji agama tu kat dia, waktu itu mana? Itu tak kena tu. Tak kena tu. Tuhan nak beri berkat kepada pengajian kita, anak cucu kita. Dia tengok juga kita setara mana. Kalau hak mengaji sekolah tu tak, berapa tuition dah? Kena bayar kau tu. Tak apa, tak kisah. Tak boleh. Kena gomo perak kita kata anak tu. Tapi kalau ngaji agama ni kadang-kadang ada yuran sikit untuk makan je anak dia. Hak tu pun tak bui. Pasal kita royak ni, kita ada pengalaman. Bukan cerita orang. Moga kita ada sekolah juga. Bapa gitu. Padahal dia senang gimana. Tak boleh buat lagu tu. Nyaya. Kita kalau boleh tak, kalau nak free ya. Jadi sport Pakistan, sport India, saya ngaji tak PPT. Siapa pandai gini mau setakat mana hak tu habui kita. Tak PPT. Dia bui PT ada kita. Tapi masyarakat kita tak sampai ke situ lagi keadaannya. Tak boleh. Kalau kita nak bergantung pada derma orang lah nak berjalan, tak boleh. Berhenti lama dah sekolah tu. Tutup lama dah kalau lagu tu. Dia terpaksa lah. Tapi kalau kita fikir, nasabah lah. Kita kata makan sehari-hari anak kita, sekali makan lah ni buat. Tapi kadang-kadang tu pun tak boleh nak fikir. Kadang-kadang dia kadang setara tu je yuran, segala-galanya atas tu dah. Pun dia berkira susah lagi. Kadang-kadang dia kira ini tempat kebajikan dia. Sebenarnya pengurus susah, sakit kepala. Sakit kepala benda ni. Macam mana nak boleh? Takkan kita, lepas tu anak dia pernah lapar ke? Tak lapar macam mana? Tak pernah lapar. Lepas tu tu benda kita kena kesian orang ngaji ni lama ngaji, susah. Susah. Tanyalah orang mengaji. Orang hak mengaji dah sudah dah. Dia mau mengaji di puas hati ke? Dia kata saya banyak lagi kurang dah. Padahal berapa tahun dah? Payah mengaji. Terutama kalau tak ada sokongan ibu bapa, sokongan masyarakat, pula masyarakat tidak pandang dia tu sesuatu yang berarti kepada mereka, lagilah. Kita umat Islam ni jauh sebenarnya. Waktu Tuhan tak tolong, tak bui benda-benda yang pelik-pelik. Sebab apa tadi?
Kita tak fikir yang orang duduk mengaji tu dia melepaskan dosa kita. Tahu ke? Dia melepaskan dosa kita. Kalau tak ada dalam sebutir kapung semukim orang duduk semayang jemaah tu, situ belakang, situ tak ada seorang pun hafal Quran, semua dosa. Dia tu melepaskan dosa kita. Jadi ibu bapa pun tak tahu usaha masyarakat. Padahal melepaskan dosa bukan dosa ibu bapa dia saja, dosa semua masyarakat. Sepatutnya dia fikir, tapi tak fikir kan. Bukan apa Quran saja, banyak lagi benda-benda lain ni kan. Ni kalau di kalangan kita ni tak ada seorang yang dia mari hadir, dia tak boleh nak kata dia dhaif ni. Dosa semua. Sebab ini fardu kifayah. Adakah kalau orang ngaji benda lain siapa gitu? Ngaji buat kek je. Buat pai, buat sekut tu. Habis pitih banyak pak keluar negara boleh habis kan. Padahal dia melepaskan dosa orang lain kok. Pengajian tu tak kan? Kadang nak makan sedap je, tidak jadi sedap kau cerah perut dah. Ada. Sebab tu dia kata masyarakat kita jauh lagi, jauh ketinggalan. Kalau nak banding dengan orang Pakistan, kita tengok orang dia biasa nampak pakai baju kurta gitu ya. Dia orang mari sobek fitih tu bagi kata dia kepada pelajar-pelajar. Apa tak boleh belajar gua ada lagu tu. Tak payah yurai tak boleh. Siapa akhir, siapa habis ngaji. Sobek buat mari. Kadang-kadang ada gitu, ada dia mari secara dia bagi kepada pihak sekolah, orang lain tak tahulah. Kadang-kadang dia mari dia nak bagi sendiri dengan tangan dia. Puas hati. Dia pilih lah misalnya kelas daurah ke, itu pengalaman sendiri tu. Dia nak buat sendiri, nak buat puas hati. Orang dia jangan nampak gitu ya. Tapi dia buat kerja. Sebab tu kita tengok orang-orang lagu ni kan, tempat dia jangan sabar Islam main-main, lopak selalu. Tu dia bakar gitu tak boleh. Tunjuk perasaan dia sanggup mati. Sanggup mati. Kita ni kalau tangga tak ada, tangga ni lah ada lari celodar. Kalau tangga ni dia bukan sebuah dua sekolah, bukan sebuah dua sekolah. Dia buat tu, dia sokong tu sampai ke peringkat sekolah, jadi peringkat universiti, melahirkan sekian ramai ulama. Hak kerajaan buat pun tak dapat melahirkan setara. Orang dia beza. Jadi kita tak sampai situ lagi. Dia tahu kan? Baru nak ada sikit-sikit sekarang. Sikit-sikit baru nak ada. Orang dia, kita makan kambing dan hari duduk sana. Sebab apa orang perah kambing ramai ni kan? Tak mari kambing. Bui tak. Dan hari boleh makan kambing. Jadi istimewa kitab-kitab ni tak boleh beli kitab pun tak apa ngaji. Perpustakaan bagi percuma. Bahak pinjam suku. Perpustakaan ada mana pendek kata boleh jadi alim lah. Siapa nak ngaji ya? Siapa nak ngaji? Cuma pendaftaran mula-mula tu untuk moral dia tu RM5. Tu je hak bayar. RM5 ni 5 sen pun tak ada. RM5. Dah RM1 kita sama dengan RM15 je. RM15 je. Jadi kalau kata RM5, sebab tu dia kata 5 sen pun tak ada. Tu lepas pada tu dia kau nak bui kita lah. Dia duk bui kita. Itu masyarakat dia lagu lain. Tapi ujian tu bui ke dia pun berat juga. Masa dia dah moga orang kuat kan. Dia kena hadapi kuat lah juga cabaran. Jadi orang ngaji ni susah. Sanilah kata, kalau kita tak bagi sokongan, tak bagi semangat, sokongan moral tak apa dah. Sokongan moral dia ialah hak lemah-lemah, kebanyakan dekat lemah kan tak sin. Tak sin. Sebab apa? Kerja ni kerja kuat, kerja berterusan. Kalau orang ngaji sekolah biasa ni, sebab kita cara ngaji tempat kita ni, dia sementara nak periksa, lepas tu tak tahu mana rebut ni, tak cara dah. Orang ngaji gua ni tak sampai ke mati, dia kena cara beza.
Dengan sebab itulah berat. Itu majhul, tidak diketahui siapa orangnya. Abu Daud berkata, dia sendiri buat mari hadis ni, lepas tu dia kata, dia komen, hadis ini telah diriwayatkan melalui banyak saluran daripada Muhammad bin Ka'ab, semuanya lemah. Inilah yang terbaik antaranya. Jadi dia kemuka tengok ni paling molek dah ni, kata dia. Hak paling molek tu pun setara tu, 3 orang jujuk hak majhul. Tetapi ia juga lemah. Demikianlah disebutkan oleh Al-Aini, Al-Khattabi dan lain-lain. Itu silap sikit tu. Khattabi sepatutnya lepas K tu dia ada H lah. Gaduh-gaduh tulis kan, tinggal H, Khattabi dan lain-lain. Jadi orang duduk nak buat pegangan ni setara tu. Tu yang Imam Bukhari tak say. Kita nak buat keputusan, nak kata makruh dengan sebab hak lagu ni dalilnya, tak boleh. Disiplin, kena pakai disiplin ilmu. B, itu hadisnya. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersembahyang di belakang orang yang sedang bercakap dan orang yang sedang tidur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam isnad Ibnu Majah ini juga terdapat perawi dhaif, iaitu Abul Miqdam Hisham bin Ziyad. Itu perawi dhaifnya duduk situ. Jadi tak boleh pergi jugalah. Tak boleh pergi juga. C, kita ambil terjemahan. Bermaksud kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dilarang bersembahyang di belakang orang-orang yang bercakap dan orang-orang yang tidur. Mana aku dilarang. Kalau larang ni, mana siapa nak larang Nabi? Tuhan lah kira-kiranya. Tak ada dah orang lain nak larang. Jadi dia tak boleh sembahyang. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam Mu'jam Awsat. Situ sekali lagi salah. Al-Mu'jam Al-Awsat, dia kena ada alih lam. Pasal ramai ni ngaji Arab ni dah. Dalam kelas ni. Maka dia kata apa ustaz kata gitu Al-Mu'jam Al-Awsat, itu yang tepat. Tapi untuk kita kecek umum boleh kata Mu'jam Awsat pun tak salah dah. Tapi apa yang kedua tu ada alif lam? Bila yang kedua tu ada alif lam, yang pertama ni pun kena ada juga, mengikut kaedah dia, baru betul. Hadis ini juga dhaif kerana di dalam isnadnya ada perawi dhaif bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah. Itu sebabnya. Kita ambil maksud dia. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bersembahyang dengan menghadap kepada orang yang sedang tidur atau sedang bercakap-cakap. Hadis ini dikemukakan oleh Ibnul Jauzi di dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah dan Ibnu Adi di dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Di dalam isnadnya ada Aban bin Sufyan. Dia seorang pendusta besar. Kalau pendusta besar tu tak lagi lah, hadis dia tu jadi maudhu'. Kerana itulah Ibnu Hibban menganggap hadis ini maudhu'. Sebab ada perawi pendusta besar, jadi maudhu'. Ibnu Hibban tu lembut benar kalau dulu sama dia. Orang lain tak terima, dia kata thiqah, ni tak lagi dia. Ni pun dia kata maudhu' juga. Jadi kalau orang setawa tu pun kata gitu, dia seorang sahaja diketahui ada meriwayatkan hadis ini, mana dengan lafaz ni, dengan lafaz ni, daripada sahabat yang berkenaan. Begitu. Jadi tak boleh pergi lah. Banyak juga sekali kita tengok, kalau longgok depan tu dah. Sebab tu kalau orang tak ngaji, orang mari letak depan tu kan ada apa lagu mana. Bahagia kita nak cek pun dia makan masa juga. Tidak kata ambil gitu, sebab kita pergi kereta pun lah. Ke workshop tu apa ni, pomen tu kena tengok juga, cek sana cek sini, harga ni barulah boleh kata. Cek dulu, terabawak dulu kau. Betul lah. Jadi hak ni pun ialah kerja penat lah, kerja penat.
Bermaksud hadis tu Nabi SAW melarang bersembahyang di belakang orang-orang yang sedang tidur dan sedang bercakap-cakap. Dia larang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Hadis ini selain mursal, di dalam isnadnya juga terdapat perawi dhaif dan matruk. Matruk maknanya orang tak pakai. Perawi yang orang tak pakai, orang tinggalkan. Kalau ada dia pun orang tinggal, orang tak ambil. Bernama Abdul Karim Abi Umayyah. Itu orangnya. Jadi dengan sebab ada ni tak boleh. Lepas tu mursal tu lagu mana? Mujahid tu, dia kata Nabi SAW larang. Mujahid tu bukan sahabat, dia tabi'i. Macam mana dia boleh kata Nabi larang? Dia dengar ke? Tentu sekali tidak. Sudah tentu dia ambil tu daripada orang lain. Siapa? Kita kata dia tabi'i mestilah sahabat. Jadi tak sahabat tak apa kan? Tidak gitu. Tidak semesti tabi'i ini ambil daripada sahabat. Boleh jadi dia ambil sama tabi'i serupa dia. Kalau tentu sahabat tak apa. Tapi kalau ada nama sahabat pun dia tak selesai juga dengan sebab ada Abdul Karim. Dengan sebab ada Abdul Karim tu, jadi tak boleh pakai. Jadi itulah Imam Bukhari nak isyarat kepada hadis-hadis tu. Sejauh kajian dia tak ada. Hak larang bersemayam di belakang orang yang sedang tidur tu tidak ada yang sahih. Lepas tu yang ulama buat kesimpulan yang dia kata sahih, dia kata makruh tu, dia ambil mana? Orang-orang lain dah tak sahih serabu. Dah tak sahih serabu. Itu dia panggil gabungkan hadis-hadis tu, gabung. Tengok asas dalam Quran nak sembahyang khusyuk. Lepas tu Nabi SAW suruh letak suturah. Apa nak suruh tidak terganggu lah. Kira-kira dia ambil daripada kesuruhan tu, dia faham daripada situ, maka tidak salah cara dia, ikut dia lah. Tapi Imam Bukhari tak say. Lagu tu nak terai. Boleh lawan hak ni. Ni berapa je kita kata 7 gitu je. Kalau muak mari 100 tak boleh lawan hak ni. Tu cara dia. Kalau setara ni 100 nak lawan ni tak boleh. Itulah benda ni. Ibaratnya seorang yang kuat mari 100 pun lawan dia, handai sosok dah. Dia handai sosok. Gitulah. Apa kecil tu budak belaka nak lawan dengan dia. Yang ketiga, oleh kerana hukum lelaki dan perempuan sama, kecuali yang dikhususkan untuk lelaki dan perempuan sahaja oleh syariat, Bukhari sengaja mengubah sedikit. Perhati mula cara dia tu kan, mengubah sedikit bab yang dibuatnya daripada keadaan asal nas. Nas ni maknanya dalil lafaz dia tu ada, itu nas. Mana teks asal lah. Kata beliau, babus salah khalfan naim. Padahal sepatutnya beliau berkata babus salah khalfan naimah. Sebab apa dalil dia mari ni Aisyah duduk depan dia. Aisyah tu lelaki ke puan. Bila puan naimah lah, kau sedang tidur tu. Tapi Imam Bukhari tak buat gitu tajuk dia, babus salah khalfan naim. Siapa lagu tu orang kaji, bersemayam di belakang an-naim tu orang lelaki tidur. Dia nak royak semaya di belakang lelaki tidur boleh, tidak makruh. Tapi dalil dia mari buktinya orang perempuan. Apa lagu tu Imam Bukhari buat? Itulah fiqh dia. Dia nak royakkan lelaki perempuan ni hukum dia pada dasarnya sama. Kalau setara perempuan tu boleh, setara perempuan tu tidak makruh. Nabi buat. Perempuan tu lebih lagi dari segi kemungkinan mengganggu tu lebih lagi ada pada dia. Setara tu pun boleh. Lelaki lagi lah boleh. Sebab tu dia buat dalam tajuk dia bersembahyang di belakang orang lelaki. Kalau nak kira hak asal yang sedang tidur. Tapi saya tidak terjemah gitu. Apa saya tidak buat
bersembahyang di belakang orang lelaki yang sedang tidur. Dan naim, saya terjemuh, bab bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Bab apa? Pasal kita nak main dengan orang halus ni kan, kita kena halus juga lah tak? Kalau kita tidak halus tak tak boleh lagu tu. Gini, tujuannya ialah menyatakan hukum lelaki sama dengan perempuan dalam masalah ini. Bahkan kalau bersembahyang di belakang perempuan, sepakat tak dia lah. Lepas tu di sini sekali lagi Bukhari menggunakan kaedah lebih-lebih lagi. Ni kaedah dia ni, selalu dia guna. Sesetengah ulama mentakdirkan sebelum perkataan an-naim di dalam tajuk bab yang dibuat Bukhari itu dengan asy-syakhs, maka ia akan memberi arti orang yang sedang tidur, tidak kira sama ada lelaki atau perempuan. Jadi tajuk bab di atas selengkapnya setelah diambil kira sesuatu yang ditakdir di dalamnya adalah gini: babus salah khalfa syakhsin naim. Berdasarkan takdir itulah penulis telah membuat terjemahan di atas. Ni berdasarkan ni, berdasarkan takdir. Sebab Imam Bukhari bukan nak khususkan untuk lelaki dan untuk perempuan, untuk semua. Jadi orang yang sedang tidur asy-syakhs tu umum untuk lelaki dan perempuan. Kalau nak bahas panjanglah lagi. Kalau nak bahas apa yang mana-mana tu pula waktu tu asy-syakhs tu ambil mana? Sebab tu ilmu nahwu Arab ni dia payah. Dalal dia. Dalal pergi. Baik. Kalau kita tanya, an-naim tu perkataan agama. Dia bagi sirah. Sirah. Perkataan agama. Perkataan sifat. Sifat nak kepada agama. Sifat boleh berdiri sendiri. Yang tidur. Siapa yang tidur? Anjing pun boleh tidur. Anjing tidur. Macam-macam lah tidur. Termasuk orang tidur. Jadi siapa yang tidur? Orang. Asy-syakhs, itu makna orang. Asy-syakhs, bila sebut syakhs, termasuk lelaki dan perempuan. Itu orang panggil mausuf. Setiap sifat mesti ada mausuf. Mana mausuf? Mausuf tu ditakdirkan lah. Itulah takdir-takdir tu. Kita nak takdir apa? Hak paling sesuainya asy-syakhs. Sebab tengok kepada maksud Imam Bukhari. Dia nak ayat bukan khusus dengan perempuan, bukan dengan lelaki, semua boleh. Gitu seperkara lagi yang rasanya perlu juga dibincangkan di sini ialah apakah hadis di bawah bab ini dan hadis di bawah bab sebelumnya menceritakan peristiwa yang sama atau kedua-duanya menceritakan peristiwa yang berlainan. Ni hadis Aisyah tu juga. Dulu pun hadis Aisyah tu juga. Jadi hak tunda ke hak lain ni. Sebelum pada ni Imam Bukhari buat tajuk bab bersembahyang dalam keadaan berhadapan muka dengan lelaki di hadapannya. Hadisnya ada ni. Jadi hak mana ni? Hak tunda ke hak lain. Hafiz Ibn Hajar kata hak tunda. Syekh Zakaria kata dak, hak lain. Cerita lain. Kita tahu mana nak boleh berlaku cerita lain tu. Namun dia kata selalu. Selalu ni makna tidak sekali. Bila tidak sekali, bolehlah kita kata ada kemungkinan hak lain. Apa yang kita nak letak atas saja. Tapi kalau kita kata tak boleh ke? Boleh juga. Betul juga. Sebab Hafiz Ibn Hajar kata. Sebab kalau kita kata hadis yang sama, hak sebelum pada ni, bab sebelum pada ni, rakyat berhadapan muka. Hak ni di belakang. Di belakang tu boleh jadi berhadapan muka ataupun tidak. Lebih tepat dengan di belakang ni kalau dia membelakangi Nabi. Itu lebih munasabah. Jadi kira-kiranya hak lain lah munasabahnya. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata tak. Hak tu lah orang tidur, dia tidak duduk tetap gitu. Dia tidak berhadapan muka. Ada ketikanya dia balik, penatnya letih lenguh juga. Kalau dia berbaring di atas lambung kanan saja boleh jadi dia balik. Kalau dia balik ke atas lambung kanan, dia akan jadi di belakang dia Nabi sembahyang. Hadis yang sama pun boleh jadi. Jadi dia boleh, keadaan itu boleh berubah-ubah. Jawapannya ialah hadis di bawah bab ini menjelaskan Aisyah sedar. Jadi Syekh Zakaria kata, sebab apa kita kata hak lain?
Sebab apa kita kata hak lain? Sebabnya hak sebelum pada ni dia menunjukkan Aisyah tu sedar. Sini pula dia kata saya duk tidur. Sebab tu lain. Hafiz bin Hajar kata itu ada keadaan ketika-ketikanya dia sedar. Tidak kata dia duduk tidur semua. Kalau peristiwa yang sama pun boleh. Ketika dia sedar, dia bangun nak pergi buang air, kalau kita kata dia sedar lah. Dia cerita dia sedar. Hak ni dia cerita ketika dia tidur, ketika dia tak sedar. Bendanya, ceritanya sama juga. Itulah. Tidakkah apabila beberapa baris 4 baris daripada bawah tu, tidakkah apabila Aisyah tidur dalam keadaan itu berarti Nabi SAW bersembahyang dengan menghadap ke arah belakangnya. Ini kalau dia tidur tu dengan berbaring di atas lambung kanan, bermakna dia membelakangi Nabi. Baru dia kita buat contoh. Dia katakanlah ni katil, ni katil, dia sebelah sini, alik ni kiblat. Katakanlah alik ni kiblat. Alik ni dia katil dia tu rapat ke dinding. Alik ni tak rapat. Kalau nak turun, dia boleh turun kok ni ataupun kok ujung kaki. Nabi SAW sembahyang sama tengah, ataupun di situlah mana dengan menghadap kepada katil. Jadi kalau Aisyah tu dia tidur dalam keadaan mengikut sunnah, biasanya di peringkat permulaan dia akan paling ke sana. Paling ke sana, ke situlah jadi sembahyang di belakang tu, membelakangi Nabi. Betul. Lepas tu kata dia tu berhadapan muka dengan Nabi tu ke mana pula? Ketika dia bangun, dia akan hala kaki kot ni. Kalau dia hala kot ni, betul-betul lah depan Nabi. Ataupun ketika dia pusing kot ni, maknanya dia tidur di atas lambung kirinya. Sebab orang tidur, dia tidak tidur atas satu keadaan saja, pun akan berhadapan muka juga. Jadi Imam Bukhari nak cerita, kalau hadis yang sama pun kita boleh buat keluar hukum yang berbeza berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Kemungkinan dia berhadapan muka, kita boleh ambil, boleh berhadapan muka. Orang yang bersemayam itu berhadapan muka dengan orang yang tidak semayam depan. Boleh juga daripada hadis yang sama tu kita kata harus bersemayam dalam keadaan orang yang duduk depan tu membelakangi orang yang bersemayam tadi. Belakang dia tu ke arah yang bersemayam. Boleh. Hadis yang sama. Sebab keadaan tidur tu tidak tetap. Begitu. Keadaan inilah yang mendorong Bukhari membuat tajuk Babus Salah Khalfan Naim. Selepas beliau membuat tajuk Bab istiqbalir ar-rajul wa huwa yusalli sebelum pada ni, baru ni. Boleh jadi di sini juga Bukhari menggunakan kaedah al-istidlal bi kulli ihtimalat atau al-istidlal bi umumil hal. Ini salah satu kaedah yang dia pakai. Ini usul dia ni. Usul dia lah. Nak faham tajuk bab yang dibuat Imam Bukhari, kena faham usul dia. Usul dia selalu guna berdalil dengan kemungkinannya lah ke mana. Bila duk tidur, pusing kot ni, kalau kaki kot ni nak turun tu, dia akan berhadapan. Ada kemungkinan. Baru dia kita bincang panjang dah tu, Ada kemungkinan juga bila dia menghadap ke arah kiblat, pada ketika tu dia belakang. Nabi SAW menghadapi belakang dia. Ada kemungkinan berlaku. Ataupun berdalil dengan umum keadaan hak biasanya. Kalau orang tidur macam mana, dia tidak tidur tetap. Boleh jadi belakang kot ni. Yang sering kali diguna beliau di dalam sahihnya ini. Banyak kali Imam Bukhari guna gini. Banyak tempat lah. Tak apalah. Antara pengajaran, panduan dan hukum yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah satu, keharusan bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Harus bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur. Tidak kira sama ada orang yang sedang tidur itu lelaki atau perempuan. Jadi cara dia Nabi SAW buat ni kan, dia banyak perkara. Jangan kita tengok speak gitu saja, nak cerita hukum gitu saja, tidak. Nabi SAW dia mari banyak perkara dia nak buat. Antaranya nak ubah fahaman yang lama. Fahaman lama agama ni lah dalam mana-mana dalam dunia ni,
Sampai sekarang ni pun gitu. Orang perempuan ni tersisih sebenarnya daripada lelaki. Ada keadaan-keadaan tu tak boleh duduk dekat dah. Tak boleh duduk dekat dah. Misalnya orang Yahudi kan, orang mari kota dia tak boleh makan sekali pun tak boleh, minum sekali tak boleh, tidur sekali tak boleh, duduk atas tikar ataupun hamparan yang sama tak boleh. Dia kena duduk semua. Itulah agama Yahudi. Tengok Nabi SAW. Jadi kalau duduk buat ibadat duduk dekat lagi lah tak boleh. Nabi SAW nak ubah pemikiran manusia tu rosak. Dia tak ada kena mengena jadi kurang kau terjejas kau ibadat dengan sebab duduk dekat orang perempuan, dengan sebab kahwin, dengan sebab apa dia pakai air wangi dunia lah. Kita kata tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Jangan kita kata supaya agama-agama lain yang gitu. Cuba tengok Kristian kan, kalau nak jadi juru benar, yang istimewa lah, orang yang dekat dengan Allah, jangan nikah. Sebab tu kita tengok padri-padri dia tu mana nikah tu sami tu kan. Bukan Kristian sajalah, orang lain-lain pun lagu tu juga. Sebab itulah Nabi SAW tak ada kena mengena. Bahkan dia buat kadang-kadang kita kata apa yang Nabi ni, kita tak faham saat ni lah. Nak pergi semaya tu, nak pergi semaya pusing bini dia. Kuat benar set Nabi ni, kita kata dah. Gotu pula dia pergi. Padahal Nabi SAW nak raya ni, aku nak pergi semaya ni, dekat dah masa ni, tak batal semaya. Bukan setuh gitu, tersentuh tak. Siung tu kemungkinan maknanya kemungkinan berlaku perkara yang tidak baik lah, kita kata. Tidak batal. Dia tu pergi semaya. Nak raya hubungan dengan lelaki ni tak apa, dekat pun, bahkan mesra, mana dia tidak mengganggu kita. Lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki sama. Nak ubah tu, dia apabila sudah jadi agama pegangan, bukan senang nak ubah. Ia boleh mengubahnya orang kuat macam tu juga Nabi lah. Dia bukan nak royak, nak ajar kita, kamu buat lagu ni lah moleknya, supaya nak semaya ambil air semaya. Jadi supaya nak semaya tu siung bini, bukan lagu tu. Dia nak cerita benda lain. Dia nak ubah. Sebab bukan senang nak ubah, bukan senang. Orang sudah kalau terima gitu, lagu tu lah. Sebab itulah Nabi SAW kan marah kalau nak ibadat tak tidur tengah malam lah, sahabat-sahabat dia ni marah. Nak puasa dan nak hari, dia marah. Tak sini nikah, dia marah. Sebab apa? Sebab tak ada kena-mengena benda tu. Makanlah masa makan tu, masa ibadat. Yang kedua istihbab, yakni elok, mengejutkan. Tu tak terbaik ya, mengejutkan orang yang tidur untuk melakukan ketaatan. Elok. Sebab dia tak khabar dia tidur tu. Jadi kalau kita nak buat ibadat, nak gapo, kita boleh kejutkan orang yang sedang tidur tu. Molek, bukan wajib, molek saja. Tapi kalau dia siapa marah-marah tak salah. Marah tak hati semua orang duduk tidur tu. Gerak. Padahal kita ajak untuk benda molek, sepatutnya dia tak marah. Tak silap, biarlah. Dia moga tahu dah tidak wajib kan. Tapi kalau dah dia tu suka, molek benar, gerak dia. Yang ketiga, semayang witir boleh juga dikerjakan selepas tidur. Sebelum pada ni kita jumpakan sebelum tidur, ada je. Jadi selepas tidur boleh juga. Jadi Aisyah tidur dulu, lepas tu baru dia semaya dengan Nabi SAW. Yang keempat, sembahyang witir boleh dikerjakan secara berjamaah. Sunat tapi boleh secara berjamaah. Bukan semua sunat boleh. Kita nak tahu mana, ikut Nabi. Benda lagu dia tak siapa fikirkan kita. Misalnya sembahyang rawatib tu, kapik fardu, ada sembahyang apa dia buat? Tak ada. Tak pernah dia buat. Witir ada sunat juga.
Jadi kita kena turut dia. Jangan mana-mana. Jangan kata dah witir dia buat waktu sunat ni apa-apanya kita buat kata. Sembahyang duha ni mana Jumaat kita buat kata. Dah maya witir dia ada buat. Kita qiyah. Tak boleh qiyah dalam bab ibadat. Kena tahu nak qiyah ni benda lagu mana. Qiyah unta dengan apa ni, kereta dengan unta boleh lah. Kereta unta. Dah kalau unta Nabi naik untuk sapa cepat ke tempat dia nak pergi, kereta pun lagu tu. Muka kedai je. Boleh qiyas lagu tu. Bab qiyas ni kena tahu benda lagu mana boleh qiyas. Inilah sebab ulama kata qiyas dalam ibadat tak ada. Inilah. Kalau boleh belaka. Apa tak buat? Bahkan Ibnu Umar pekong anak batu. Halal orang duduk sembahyang dalam masjid, sembahyang duha. Dia buat jemaah. Apa? Pasal Nabi tak pernah buat. Situlah pegangan kita. Jadi bagi orang yang pakai kias ni kan, inilah hujahnya dia tak faham, tak jijak lagi. Ngaji juga tapi tak jijak lagi nak kan. Ada. Dia duk kata apa salahnya kalau kita ngati kan boleh. La ilaha illallah tak boleh. Apa salahnya? Dan kalau buat benda lain boleh. Hak ni pun boleh lah. Dia kira gitu. Tak boleh. Cuba tengok ni. Ni witir ni kan semuanya jemaah ada. Boleh lah buat. Tapi kalau duha, kalau kita nak qiyam, dah kalau witir boleh, sembahyang sunat juga. Hak ni pun boleh jugalah. Bukan sembahyang sunat. Tapi sahabat yang kita kata tak boleh tu nak qiyam, sahabat tu marah. Dia lah lebih tahunya. Kalau benda tu boleh, apa dia marahnya? Itu benda tak apa. Dia benda ni malangnya, malangnya. Bukan orang biasa tak faham. Orang ngaji pun tak faham juga. Ya orang ramai tak faham ni sebab orang ngaji itulah doa ajar gitunya. Cuba tanya hak ni dia. Dan kalau boleh qiyas apa tak pakai hak ni. Dah witir boleh je. Duha tu boleh juga. Dia nak katakan. Tak boleh. Apa tak boleh? Dia nak qiyas. Apa tak boleh? Kita yang kata tak boleh, kita ada bukti. Ibnu Umar marah, sahabat marah. Dia pun yang kata boleh tu mana bukti? Lepas tu orang kita pun hak kata boleh tadi qiyas dalam bab ibadat. Dia tak pakai juga ni. Dia tak ada buat juga supaya duha tu berjemaah. Tak ada. Apa dia tak buat? Sepatutnya buatlah. Itu bendanya. Banyaklah dalam masyarakat ni tak tahulah. Yang kelima, Nabi SAW tidak menyuruh atau mengajar isterinya mengerjakan ibadat di waktu malam sebanyak yang dilakukan dirinya sendiri. Beliau SAW malah membiarkan isterinya tidur terlebih dahulu. Itu cara Nabi. Ada pun kita ni kadang-kadang dia gomor, dia raya-raya pakbir ni dia, pak anak dia dah tidak lagi. Itu cara Nabi. Ada ketika-ketikanya adalah gitu. Bukan semua. Hak semuanya dia biar dulu tidur. Dia sendiri tu kuat beribadat dia sendiri. Jadi begitulah juga dengan orang-orang lain kita ni pun. Kalau kita kuat, kita alim lah katakanlah, baca kitab semacam ada. Nak eret bini kita baca kitab kata lagu mana? Mana boleh. Dia nak masuk lagi, nak jaga anak lagi dah. Tak boleh. Apa lagi kalau dia tak pandai, nak ajak kan dah. Boleh tahan ngatuk lah, main tak sedap baca ni dah. Orang hak sedap baca tak apa. Bos dia molek baru. Tapi dia tak boleh lah. Ibadat dia boleh betul juga. Bermakna hak lebih kuat dia kena dalam keluarga ni lelaki. Hak lebih kuat benda-benda lagu ni untuk menguatkan jiwa dia tu lelaki. Tapi Nabi gerak juga untuk akhir setelah dia sudah ni, tu dia gerak. Dia gerak. Itu cara Nabi SAW. Kita kalau nak buat gitu pun boleh. Tapi kalau tak buat lagu tu, melihat kepada penat dah banyak kawan esok nak kerja pula gitu gini, tak payah. Benda ni tidak wajib. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, witir dia wajib. Mazhab Hanafi, witir dia wajib. Tak buat dosa.
Tak buat berdosa. Wajib bukan fardu. Orang tanya Imam Abu Hanifah lah, orang nak menganyi ke dia. Mungkin dia kata witir wajib. Jadi kalau lagu tu sembahyang ni wajib, naik waktu lah. Kata dah, tuan, berapa sembahyang hak fardu? 5. Tanya pula, berapa sembahyang hak fardu? 5. Apa yang Tuhan kata witir tu wajib? Mutak tinggi kau kata dia. Nah. Mutak tinggi kau kata 5 lah. Hak tu wajib lain, fardu lain. Kenapa? Dalam istilah mazhab Hanafi, fardu dengan wajib lain. Kalau istilah mazhab Syafi'i, fardu dengan wajib sama. Fardu dengan wajib sama, kecuali dalam bab-bab tertentu lain. Hak kebanyakannya dia sama. Jadi bagaimanapun semua mazhab menerima bahawa kalau di kalangan hak sembahyang sunat ni, kalau kita kata sunat pun hak paling afdal witir. Kalau nak tinggal hak lain, ikutlah. Muka tak erok lagi kita. Hak ni dulu buat sasa. Hak ni dulu hak utama. Nombor 2, sembahyang sunat subuh. Hak tu tinggi tu. Ada pun tarawih ke apa, itu dah berapa dah tu, bawah dah tu. Lepas tu sembahyang sunat sebelum jemaah tu, kita tengok orang pergi sembahyang. Tu khatib duk khutbah pun sembahyang lagi. Macam lah rajin sangat sembahyang. Hak tu benda khilaf lagi tu pakai kata tak ada, kata tak ada pun. Gomo sangat. Dia buat kau sembahyang sunat subuh? Tak. Dia buat kau witir, buat hak tu dulu. Kalau nak buat hak tu dulu. Latih diri kita. Setelah hak tu ingat, buat hak subuh pula. Kalau kita boleh buat selalu, lah, molek dah. Kalau tak boleh, buat ni mengikut hak mana lebih penting dahulu. Hak lebih penting dahulu ialah witir tu. Hak lebih fadilat dia. Di kalangan sembahyang sunat ni, hak paling lebih sekali. Semua terima lagu tu. Yang kedua, sembahyang sunat subuh. Lepas tu hak lain-lain lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ada lagi perinciannya, tapi secara umumnya gitulah. Hak tu hak besar sekali. Cuba buat hak tu dulu. Dan Nabi SAW, dia tidak kata mengarah bini dia apa menyesal. Tidak. Dia sendiri buat. Dan benda ni apa dia buat? Siapa bekak kaki ada ketikanya. Aisyah kata apa siapa pergi 5. Nah. Dia kata afala akunu abdan syakura. Tidak patutkah aku ni jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi rupanya sembahyang-sembahyang ni untuk menyatakan terima kasih kita kepada Allah. Kalau kita manusia kan, orang buat baik kepada kita, banyak kita terima kasih kan, bokok-bokok kita gini terima kasih orang beri gapo sangat je Tuhan beri gapo banyak. Lagu mana kita nak terima kasih kepada dia? Sembahyang. Itu salah satu. Yang kedua, sembahyang memberi kekuatan, tenaga sebenarnya. Macam vitamin. Nabi SAW tak makan vitamin. Kita makan ikutlah tu tapi dia ini cara dia buat. Kekuatan dia dapat dengan sembahyang. Itu antara maksud dia je. Dan dia banyak kerja, tidak sebanyak bini dia. Berat benda dia nak tanggung tu. Jadi dia kena ada persediaan lah. Persediaan. Yang keenam, keelokan mengerjakan sembahyang malam di rumah. Mengerjakannya di masjid juga dibolehkan. Ada kalanya Nabi sembahyang dalam masjid, tapi hak lebih banyak dia sembahyang di rumah dia. Sembahyang malam. Sembahyang malam ni witir itu setengah ulama kira sekali. Sembahyang malam setengahnya itu hak lebih tepatnya suku. Sembahyang witir suku, sembahyang malam tu maksudnya tahajud, qiyamul lail. Sembahyang tahajud. Kalau qiyam Ramadan maksudnya sembahyang tarawih. Qiyamul lail lain,
Qiyam Ramadan lain, witir lain, waktu lebih baik kita pakai. Bersembahyang di sebelah isteri, anak dan lain-lain yang sedang tidur diharuskan. Walaupun mungkin terjadi ketika sedang tidur dan dalam keadaan tidak sedar itu kaki mereka terhulur melintang di hadapan orang yang sedang bersembahyang itu, tak apa. Itu menunjukkan kemesraan. Tidak kata nak sembahyang ni kena pergi tempat lain, suku dak. Duduk situ dekat-dekat pun tak apa. Sehingga kalau kaki dia tu terhulur tu, mari depan awak sembahyang, dekat benar lah. Boleh jadi dia, kita duduk tahiyat lah, kita kata tahiyat tu, mari kaki datang ni atas riba ni dah. Tak kisah, buatlah kaki akak selu-selu, jangan tolak derah dah. Nyanyi ke dia. Jadi akak selu-selu letak. Wah, lama kan kalau tepuh dengan kulit dia dah, bini tu tidak atas sembahyang. Itulah Imam Bukhari kata tak batal. Dia kata banyak kali ni berlaku di lagu ni. Tak ada sebut dia tengok tempat mana berlapik dia nak pegang situ. Tak ada. Tempat mana kena lah situ. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i batal air sembahyang. Mazhab Bukhari tak batal. Mazhab Imam Abu Hanifah tak batal. Mazhab Malik tak batal. Setu tengah sembahyang tak apa. Tidaklah kata kena ambil kain dia, kain lain letak atas kaki dia tu biar berlapik, lepas tu baru tolak. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Lepas tu kita kata, kita baru dengar ni, boleh pakai? Boleh pakai. Boleh pakai. Lepas tu rasa tak apa yakin, dah ngaji lagi. Tu ya tak kata ngaji lagi. Siapa satu peringkat kita akan serah yakin. Tu ya. Tidak kata orang dengar lagu tu boleh. Cumanya jadi nyusah lah. Sebab sembahyang malam ni dia boleh satu tahiyat pun boleh. 8 rakaat tu kita buat daripada awal tak berhenti dah. Siapa di ujung sembahyang kena kaki dia, kena tangan kita, habis saja dah. Tak penat. Pahala tu boleh, Tuhan boleh pahala. Kita tu penat nak buat semula. Alah, nak buat tak apa. Kita tak ada kata apa, cuma memang ada cara lagu tu. Tapi insan ni lah. Cuba fikir. Tidakkah jadi susah nak sembahyang sebanyak tu berwujud dah, bila-bila ngatuk dah tu pun dah. Kira nak sembahyang pulak dah. Benar tu. Kalau dia buat 2 rakaat boleh kira di hujung tu kena tak apalah. Dia kalau 8 rakaat tu sekali. Tak benar. Yang ke-8, keharusan bersembahyang di atas tilam. Sembahyang atas lembek dengan syarat tilam itu suci daripada najis. Nabi SAW sendiri sering kali bersembahyang di atas tilam. Ni macam dalam hadis ni dia ayat atas tilam lah ni, atas katil lah. Atas katil ni mana? Dia kata wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi. Saya duduk tidur terletak di atas lembek dia lah. Jadi sembahyang atas tilam boleh. Kita kata boleh jadi tidak atas tilam. Tak, atas tilam. Sebab kalau dia betul tu terlentar depan tu, makna dia sembahyang atas tilam lah. Takkan Aisyah tidur atas sebahagian tilam. Dia tidur atas tilam sepenuhnya lah. Jadi bila dia holok kaki tu, jadi duduk depan Nabi. Kalau Nabi tu duduk di bawah daripada tilam, dia tidak akan jadi melintas di hadapan Nabi yang sedang bersembahyang tu, kecuali kalau Nabi sendiri bersembahyang di atas tilam. Jadi boleh. Walaupun tilam tu kita kata itu tilam itu boleh jadilah kena ini najis ni kata. Kena air mazi kau, kena air kecil budak. Kalau tak ada budak pun kena air mazi kau. Air mazi tu najis kata. Jangan kita kata ada nampak kau. Tak ada. Tak ada tak apa. Gitu. Kalau ada, tak boleh lah. Gitu je. Jangan kita duduk suka-suka jadi was-was. Tak ada. Nabi SAW tak ajar siapa jadi was-was. Kita tak nampak.
Kalau ada misalnya kena, itu sudah disalin. Apa dia kita kata cadar tu, pakai cadar lain tak apa. Lepas tu kita bawah tu kena, atas lembek kena apa dah lapik dah, tak apalah. Jangan menyusah-nyusah. Jangan menyusah-nyusah. Lepas tu semaya atas tilap, apa lebihnya? Lebihnya tidak jadi kerai kaki dah. Kalau tidak, boleh jadi kerai kaki. Tidak kata lapik ni tak boleh. Ada kalanya dia semaya di atas katil, atas tilap, atas katil, boleh juga. Terutamanya sekarang ni kalau kita pergi ke hotel-hotel, kan kita menginap di hotel-hotel, setengah hotel tu kan dia sempit sangat dah. Ruang nak semaya tu pun susah. Semaya atas katil. Lepas tu nyunyuk kuat tu dah, spring dia tu dah. Agak-agak nak boleh melambung tu dah. Tak dia, tak apa, boleh. Jangan kau molek, jangan sampai rebah dah. Boleh ada tu balik dah. Sebab dia spring dia kuat tu. Menyunyuk gitu nak. Tak apa. Sebab apa? Semaya atas perahu kan boleh. Perahu tu lagi tu. Lagi tu boleh. Tidak kata tak semaya lah. Bila naik perahu tak semaya. Dan Nabi SAW dia pakai lembek. Lembek. Tidak kata dia tidur atas tanah ke, atas tikar ke. Ada juga ketikanya tapi hak biasanya dia tidur di atas tilam. Jadi kita tak seharusnya lah kalau kita tidur atas tilam jadi dunia, tidak zuhud. Kita kata dah zuhud dah tu. Zuhud dah tu. Nabi sendiri tu mana nak lebih lagi, nak boleh litah dia, tak boleh. Dia sendiri buat gitu. Jadi kalau kita tak saya buat, menyusah ke diri sendiri lah. Siapa suruh? Jadi kalau selepas ni kita nak beli lembek tebal-tebal 2 dekar dah, belilah, tak biasa. Beli. Itu untuk guru tu mengajar ni kata tak boleh, tak molek. Tidur mana gitu-gitu je muka kita ni, kamu musafir je dah. Muka kita musafir. Anak turut tu. Turut. Turut. Biar susah. Kita tak saya turut, nak turut Nabi. Nak turut Nabi. Dengan syarat suci lah daripada najis. Yang ke-9, Nabi SAW dan isterinya tidur di atas tilam yang sama. Tidak kata bini dia tilam suku, dia tidak suku, tak, tilam yang sama. Itulah sebaik-baiknya. Ada juga orang kan dia tak boleh suku. Suku lagu mana? Tidak mesra lagu tu. Nabi SAW tidur di atas tilam yang sama. Dan tilam hak dia buat tidur tu, kalau dengan bini ni kan boleh berlaku macam-macam. Dia buat semaya atas. Jangan kita kata tu tilam lain. Dah itu kita je, pendapat kita je menyusah-nyusah tu. Nabi SAW atas tilam tu lah. Tilam mana lagi? Yang ke-10, sembahyang witir lebih utama daripada sembahyang malam yang lain. Sebab apa hak lain dia tak gerak? Aisyah bila sampai witir dia gerak, baru dia gerak. Lepas tu witir ni berat kau, tak ada berat. Dapat ketiga rakaat so pun boleh. Tengok mudah ni. Hak kita kata paling utama lah dalam sembahyang sunat tu witir. So pun boleh juga. Penat ke apa ni? Tak ada ngatuk kalau bangun ambil sembahyang tu sejuk-sejuk tu dah. Sebab so memalas sangat dah. Hak semolek-moleknya lapar lah. Hak semolek-moleknya lapar. Nak buat 3, tu boleh dah tu. 3 lah kita kata. Nak buat 3 tu 3 rakaat 2 salam ke, atau 3 rakaat 1 salam, boleh berlaku. Boleh. Cuma yang dipilih dalam mazhab Syafi'i 2 rakaat salam. Lepas tu sembahyang so rakaat so salam. Tapi yang dipilih dalam mazhab Hanafi 3, 1 salam selepas sembahyang maghrib tu. Selepas sembahyang maghrib lalu tu boleh berlaku. Boleh berlaku. Ikutlah berasa senang mana-mana boleh buat. Ada Nabi buat berlaku. Yang ke-11, walaupun ada pendapat ulama mengatakan persembahyang di belakang orang yang sedang tidur itu makruh, pendapat golongan ulama yang mengharuskannya tanpa makruh lebih patut diutamakan
Lebih patut diutamakan kerana ada hadis sahih yang menyokongnya. Jika ada dua tadi, hak kata makruh, hak kata tidak makruh, hak mana kita nak utamakan? Kita yang belajar Bukhari ini kena faham hak ni kena utamakan. Sebab apa? Dia ada dalil hadis sahih, hak tu ada dalil tidak sahih. So, yang kedua mana ramah? Hak kata tidak makruh dengan hak kata makruh, mana ramah? Ramah hak kata tidak makruh. Sebab ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Begitulah. Jadi hari ini setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Itu untuk soalan. Terima kasih. Ya. Ini ada satu soalan bertulis. Dia minta penjelasan lah berhubung dengan hijrah ni, berkait dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, Sayyidina Ali mengganti tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah peristiwa ini? Pada masa hijrah tu kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Ali tidur di atas katil dia untuk mengelirukan orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang kafir tu ingat Nabi duduk tidur tu, tak ada bagaimana, dia duduk tunggu situ. Jawabnya tak betul. Tak betul. Jadi tak usah labur lah pasal lagu tu nya. Memang banyak cerita-cerita lagu tu. Yang kedua, berlaku hijrah tu di waktu malam ke atau siang? Berhubung dengan hijrah juga. Jawabnya siang, bukan malam. Lepas tu duduk biasa duduk sebut malam, itu cerita lama. Cerita lama. Cerita lama yang tak betul. Kalau cerita lama yang betul, tak apa. Kalau nak tengok dalam Bukhari, dalam kitab-kitab hadis, tak ada. Yang ada sebut iaitu hijrah pada waktu siang dari rumah Abu Bakar, dan yang terlibat ialah keluarga Abu Bakar. Tak ada sebut pun nama Ali tu. Tapi orang Syiah dia tak sedap hati lah, tak puas hati pasal peristiwa dia besar, tak ada penglibatan Sayyidina Ali. Tak boleh lah dia, tak sedap duduk selalu. Maka dia pun buatlah cerita dia. Orang kita duduk pakar, kita duduk pakar tu, cerita tu dalam sirah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq tu Syiah. Ni hak kita Bukhari ni kita duduk nyahu sangat. Kan Bukhari tu, dalam Bukhari katakan dia kata tidak lagu tu tengah hari. Kita kata Bukhari tak boleh pakai sebab apa? Ni bahagia sirah tu, bukan bidang dia. Dia buat supaya orang learn ni. Orang ngaji syariat, jadi dia tak apa nak boleh catch lah bab usuluddin tu, bukan bidang dia. No. Orang ngaji sejarah nak kecek bab ni, tak boleh, bukan bidang dia. Orang zaman dulu tidak begitu. Kita kena faham. Dia ngaji lama, lepas tu dia ngaji belaka. Dia ngaji belaka, bukan sekolah ni. Habis dengan CJ SPM tu, dia masuklah bahagian pengajian Islam tu, ikutlah usuluddin ke syariah ke tugas ni. Dia sendiri tu tak tahu gapo lagi. Asasnya patutlah jadi gitu. Orang zaman dulu dia mengaji, dia kata kena 23 tahun. Pasal apa? Rasulullah terima wahyu 23 tahun. Dalam 23 tahun tu bayarkanlah kenapa dia tak boleh mengaji. Kalau hak cerdik, hak bejok sungguh, dan ngaji belakang. Sebab tu kalau pendapat dia kemah, dia mengambil kira semua sudut. Jadi Imam Bukhari ni orang lagu tu, tak boleh kita buat supaya orang habis you learn ni. Padahal lah buat gitu kan. Bukan bidang dia, kita nak. Dia kritik. Orang-orang duduk buat tu, dia kritik lah tu.
Kita kena faham gitu, barulah hebat. Kalau tidak, di mana hebat dia nya? Apa guna hebat pun kita tak pernah guna apa, tak pernah ikut dia apa. Yang ketiga, doa yang dibaca oleh Rasulullah semasa keluar rumah yang membuat orang kafir tidak nampak. Waja'alna min baini aydihim saddan, tu kan. Baca tu. Oh, pakai amal hak tu dah. Hak tu tak ada. Tak ada semua. Dah kalau asas cerita tu tak ada, nak baca lagu mana? Nah. Asal cerita Sayyidina Ali tu tidur atas katil tu tengah malam, tu tak ada. Tak ada lah masalah Rasulullah keluar senyap-senyap pekul dengan pasir. Nah. Tak khabar nak pekul dengan pasir tak. Tak nampak dia kata. Ni semua tak betul. Jadi mereka ceritanya kalau nak detail lebih kemas teratur, saya sudah tulis dah pasal ni dalam buku Ibnu Ishaq. Tengok situ. Wallahu a'lam. Juga ni ada soalan. Saya ada mengajar ni. Masa ke bawah masa Arab ini, minum agak tak apa. Syarat dia, agak tidak buat daripada berakhir, dia tidak sampai mabukkan. So, sekali lagi, tolak sebelum dari masa Arab dia lah. Tolak sebelum kahwin nisab. Boleh dulu kita kahwin. Ya. Ada lagi? Kita jawab asas ada. Dia gini, keliru ni pasal kita tak mengaji molek itulah. Keliru. Dia gini hak kata arak tu nabi. Nabi ni air perahan tu. Satu dengan makna tu. Satu lagi nabi ni dia untuk pemulihan air di zaman itu. Sebelum dia orang bubuh klorin, bubuh apa zaman itu, kalau air hak payah tu dia nak suruh manis sikit, dia bubuh sebutir, sebiji dia 2 buah kurma hak kering. Tengah malam dia bubuh. Pagi esok dia guna. Jadi air tu nabi tu lah tu orang panggil tu. Kalau nabi tu arak tak boleh. Oh, nabi minum arak sendiri juga. Nabi sendiri minum arak tak boleh tu. Dalam Bukhari ni dia minum nabi. Sayyidina Umar dekat nak mati tu, orang tikai, dia minum nabis lagi. Nabis tu gapo dulu hak tu kita tahu. Dia pergi terjemah arak selalu. Arak tu khamr, lain. Ni nabis. Nabis ni kemudiannya dalam istilah kemudian ada juga dipakai dengan makna arak, tapi hak tu hak kemudian dipakai dengan makna arak. Nabis tu dia gini, saya selalu buat contoh ni masalah perbezaan istilah ni gini supaya tuak lah tuak. Perkataan tuak, kalau di Kelantan ni tuak tu haram kah? Arak kah? Tak. Tapi kalau di Kedah tuak tu dengan makna arak. Hak ni hak kita tuak kita sini dia panggil nerak. Bukan tuak. Kalau tuak kejut dia. Minum tuak pula tu. Minum arak lah. Begitulah juga orang yang tidak faham dia guna perkataan nabis tu dengan makna arak. Padahal nabis tu ada makna dia yang lain lagi. Hak diguna zaman nabi tu lain ceritanya. Hak Imam Abu Hanifah kata boleh buat ambil air semaya, boleh minum nabis itu. Nabis hak tu lah. Bukan nabis hak dengan makna arak tu. Tak. Itu satu. Yang keduanya itu hak fiqh tu perbahasan sebelum nikah jatuh dah talak, itu masalah khilaf. Tapi kebanyakan ulama dia pun Hanafi dia kata tak apa-apa nak jatuh talak, tak nikah lagi. No. Bukan tak nikah lagi. Tak ada. Itu tak berlaku. Kalau ada pendapat-pendapat yang ganjil, kita tak boleh kemukakan benda tu. Tak boleh kemukakan. Yang kita kena pakai pendapat kebanyakan yang difatwakan di kalangan mereka yang macam mana, iaitu kalau kena nikah dulu lah baru boleh. Kalau tidak, apa maknanya? Itulah jawapan.
Ini soalan berkenaan dengan anak perempuan luar nikah. Apakah hukum dan penyelesaiannya? Satu, dari segi faraid, dia tak ada kena-mengena kalau anak luar nikah tu dengan hukum faraid. Kalau termasuklah anak tu bukan anak. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan anak luar nikah tu seseorang boleh nikah dengan dia, sebab bukan anak dia. Ada tidak? Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata anak luar nikah kalau hak tina ni, ayah dia tu yang menyebabkan hak tina ni ada ni, boleh nikah, sah nikah. Kemudiannya katakanlah kalau dia nikah sah. Sebab apa? Itu bukan anak dia yang rasmi, yang syar'i. Bila tidak syar'i, kata hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak kamu tu diharamkan, itu kalau anak yang sah. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh, nikah tak boleh, termasuk dalam anak juga. Dalam bab nikah, dalam bab faraid tak, dia pun terima lagu tu juga. Maknanya kalau ayah mati, anak tak boleh terima pusaka. Kalau anak mati, ayah tak boleh terima pusaka. Gitulah, dia tak ada kena-mengena. Cuma kalau dalam bab nikah, Imam Abu Hanifah kata tak boleh nikah dengan anak tadi, sebab dia kira anak dia. Dalam bab tu, dalam bab faraid serupa, serupa. Mazhab mana-mana pula begitu. Yang kedua, diwalikan oleh ayahnya ketika anak perempuan hendak berkahwin. Boleh? Tak boleh. Dia siapa? Tak boleh juga. Ini pun tak boleh. Lepas tu kena wali raja lah. Ni lah panggil wali raja ni. Wali raja, wali pemerintah lah. Ayah dia tak ada, tak ada hak. Dengan, kalau ada hak, kau tu boleh, kau ni boleh. Sedap benar lah tu dah. Apa keistimewaan hak sebenarnya menikah secara syar'i itu? Keistimewaannya banyak lah. Kalau tidak syar'i ni kan tak boleh. Dia tak boleh jadi wali. Dia bukan wali pun. Bukan wali pun. Jadi kalau mazhab Syafi'i, dia kira orang lain suku sakat lah anak. Ismail tangga. Ismail tangga. Ismail tu tangga. Bukan orang lain suku sakat. Tangga. Yang ketiga, jika telah berlaku perkahwinan anak perempuan luar nikah yang telah diwakilkan, diwalikan oleh ayahnya, apakah perlu dinikahkan semula? Ya, tak sah, tak boleh. Jangan main-main. Sebab dia tak ada keistimewaan dia. Tak ada keistimewaan. Itulah pentingnya kita ada pemerintah, kita ada macam kita sekarang ni majlis, ada raja yang menaungi agama. Dia melalui dia tu, kita lepas tu kita takut orang tahu. Takut orang tahulah. Jadi siapa dia ayah dia sebenar? Orang pun gagal lah, kecek dah. Takut orang tahu ni ayah dia sebenar. Ingat kau mak dia ni menikah dengan hak ni dulu, lepas tu cerah kan? Nak susuk tu dah. Hak ni supaya nak susuk kita ketuk dalam semaya lah. Jadi nak susuk takut orang tahu kita ni ketuk, kita tak tubik terus semaya dah. Mana boleh lagu tu. Sampai akhir dosa. Bukan setakat tak sah saja, dosa. Buat main dengan semaya pula. Lepas tu kita akan jadi susah, orang nak tubik semua kita depan tu kan, nak redah. Sah tu kan susah tu kan dah. Tak cara. Susah orang tahu. Dan dia apa ketuk dah ni watak dah semaya ni. Ikutlah. Memang tak boleh. Gitulah. Perlu dinikahkan semula. Tak boleh kalau orang kafir suku, kalau dia masuk kafir, lepas tu dia masuk Islam, dia anak dia masuk Islam, lepas tu dia pun masuk Islam kemudian lain. Ataupun semasa kafir tu dia nikahkan anak dia kafir, kira sah. Sebab dalam masyarakat dia, dalam agama dia, cara dia tu sah. Jadi anak tu tidak dikira anak zina bila masuk Islam. Dikira itulah ayah dia. Tapi kalau Islam, lagu ni cara ni. Yang keempat, apakah peranan ahli keluarga yang mengetahui anak perempuan luar nikah yang diwalikan oleh ayah ketika kahwin? Kena royak. Tak royak, dosa pula. Kena royak. Jangan buat lagu ni, jangan buat lagu ni. Kena royak. Supaya dengan anak angkat tu lah, ada bank kepada ayah angkat dia tu, kena royak. Tak boleh buat nak jaga hati budak, nak gitu-gitu, tak boleh. Masalah agama tu tak boleh nak jaga hati orang tua orang tu, tak boleh. Kita dengan Tuhan ni. Jadi kalau siapa tak sah, balik kena royak. Itulah ringkas Allah.
Ustaz, satu lagi dah. Iya. Macam anak yang tak sah arah tadi, kalau hotel ke ibu dia pun tak boleh. Kalau terpesaka ibu dia, kalau terpesaka ibu dia, memang dia dapat. Tu dapat. Mana kalau anak nikah luar sama tadi? Kalau sama Anak yang tidak sah arah tak sah taraf ni macam mana? Sama macam tadi lah. Kalau tidak tak boleh, semua tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Itu tidak sah lagi dia tu sebagai anak dia yang sah. Dia kira sah. Kalau hibah boleh. Hibah lain. Hibah ni makna bagi. Dia bagi seperti kita bagi biasa, atas nama pesaka tak boleh. Sama dengan ayah ni, sama. Sebab kelahiran dia tu, kejadian dia tu bukan secara syar'i, syara. Tak boleh. Tapi budak dia tak boleh kedua itu lah, anak wanita. Kalau dia menikah, molek ke apa? Anak orang yang wanita tu bila dia ansar. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki lepas tu dia menikah. Dia menikah molek, dia nak jadi wali. Boleh, tak ada apa lah. Tapi kalau dia buat sepuluh ayah dia pula, tak boleh lah. Tak boleh. Ni kalau dia buat molek, mana keadaan dia mengikut cara, dia boleh lah. Sepuluh orang lain sekat ayah dia. Ustaz, Ya. masalah arah kiblat. Katakan sebuah masjid dia buat dulu, yang kami kira sangatlah buat arah kiblat yang kata betul dah. Tiba-tiba kata sekarang baru tahu arah kiblat tu salah. Nanti kita sedukar begitu juga. Kena tukar lah. Tapi kalau melibatkan kena roboh, kena gitu gini, susah kan. Setara mana dia lari tu? Berapa darjah? Kalau sikit, misalnya kita kata sini sikit dia lari, tak apa. Kena buat gitulah sepatutnya. Kalau setelah tahu tu, walaupun tidak nampak betul mengikut binaan dia tu kan, gitulah kena buat. Cumanya ada satu pendapat lah ni, pendapat ulama, kalau tidak lari jauh sangat, boleh lagi nak makan lagu tu. Kecuali kalau ke sini jadinya tak boleh lah. Kena tahu berapa darjah.